Okey, kita sambung yang semalam. Semalam kita tengok gelombang air yang bentuk dia satah kan? Gelombang satah. Okey, apa jadi pada gelombang satah kalau kita tujukan kepada pemantul satah, kan? Dan apa jadi pada gelombang satah kalau kita tuju pada pemantul cekung? Lagi apa lagi? Dan juga apa jadi pada gelombang satah kalau kita tujukan kepada pemantul cembung? Ni pemantul cembung. Okey, so hari ni kita akan fokus pada gelombang bulat. Okey, gelombang bulat. Okey, apa jadi pada gelombang bulat kalau kita tujukan kepada pemantul satah? Okey. So kan, kamu tengok ni, video ni. Mana bukan yang ni sedap. Okey ni. Ni gelombang bulat. Ni gelombang bulat. So apa jadi? Dia akan dipantulkan oleh pemantul satah. So dia akan jadi bentuk apa? Nampak kan? Sama tak? Bulat. Dia dapat bulat juga kan? Sama macam dalam handout kamu, betul tak? Okey. So kat sini. Sekejap Apa tu? Okey. So kat ini pemantul Ni pemantul satah. Okey. So apa jadi kalau kita buat gelombang, kita tujukan gelombang bulat. Okey, kita tujukan gelombang bulat. Ni gelombang bulat. So dia akan dipantulkan pun secara bulat juga. Okey. Dia akan dipantulkan juga secara bulat. Okey. Kalau yang gelombang satah, kalau kita tujukan kepada pemantul satah, dia pantul pun jadi satah balik. Okey. Tapi ni dia pantul straight, dia pergi straight, pantul pun straight juga. Dia pergi straight, pantul pun straight juga. Tapi kalau dia pergi, dia tuju sengit, pantul dia pun sengit juga. Ni cikgu dah ajarkan semalam, ingat tak? Ingat? Ingat. Okey. So kalau yang gelombang bulat, dia pergi bulat, pantul pun bulat. Okey. Okey, so kat sini kamu kena ingat tu je, dia punya pattern je corak dia je. Okey. So tuju dia bulat. Ni tuju dia bulat. So pantul dia pun bulat juga. Okey. Ni cikgu buat kalau merah pantul. So pantul pun bulat juga. Okey, tu pemantul satah. Next. Kalau kita tujukan gelombang bulat, kita tujukan pada pemantul cekung. Tu pemantul cekung Senang je nak tahu mana cekung, mana cembung. Kalau cekung, dia cekung. Dia cekung ke dalam. Macam sudu kan? Sudu yang kamu makan tu. Ni cikgu buat bentuk sudu. Macam sudu ke ni? Sudu lah kan? Okey. Yang bahagian dalam ni, ni cekung. Itu cekung. Yang macam cembung ni, yang kembung tu nama dia cembung. So kat sini bahagian dalam dia kan. So ni cekung lah. Okey, so apa jadi kalau gelombang bulat tuju kepada pemantul cekung? Kamu nampak apa? Yang ni cikgu tak ada video Kamu tengok je lah. So dia jadi apa balik? Kalau gelombang bulat tuju kepada pemantul cekung, dia jadi apa? Respon. Satah. Ya, dia jadi satah Bila gelombang bulat tuju pada pemantul cekung, dia jadi satah. So, jadi satah lah. Ni yang dash tu dia punya dash line. Dia punya ni lah gelombang pantulan dia bentuk satah. Okey. Lagi. Kalau ni pula, kalau gelombang bulat, kita tuju kepada pemantul cembung. Ni pemantul cembung. Kan bahagian cembung lah, bahagian cembung. Kita tujukan gelombang,
tujukan gelombang bulat. Okey, so hasil pantulan dia pun gelombang apa? Bulat juga, betul tak? Bulat. Bulat juga, tapi bulat dia gelombang bulat juga. Cuma bulat dia tu ikut bentuk pemantul cembung ni. Okay, dia ikut bentuk pemantul cembung. Yang tadi tu pemantul cekung tu dia jadi satah kan. Kalau pemantul cembung dia ikut bentuk pemantul cembung. Okay, so dalam gelombang, soalan yang paling favourite dia nak tanya pasal corak. Apa yang terjadi kan selepas pantulan. Yang paling favourite yang ni Ni je yang paling favourite pun. Apabila gelombang satah menuju kepada pemantul satah tu yang cikgu ajar. Beria kan cara nak lukis gelombang satah kan selepas dipantulkan oleh pemantul satah tu. Semalam kan. Kau ingat lagi tak yang cikgu ajar semalam tu? Cara nak lukis? Ya. Ingat kan? Tu yang paling famous pun Yang macam ni tak famous ni. Okay. Tak ada nak keluar kat exam. Yang selalu keluar je ni je. Okay, ni je selalu keluar. Okay. Okay, lagi apa lagi kita tengok video ni kejap. Okay, dia punya line-line dia. Okay, kejap mana video dia. Kejap. Okay, kita pergi tengok kat sini video ni. Ke cikgu dah? Ni Oh ni. Kan kamu nampak dia punya gelombang je kan kamu nampak jalur-jalur gelap, jalur gelap, jalur cerah. Nampak tak tu? Nampak kan? Nampak. Nampak. Okey. Dia sebenarnya kan eksperimen gelombang ni dia banyak tau eksperimen yang kena main dengan tangki biak. Dekat makmal kita ada 2 buah tangki biak 2 je pun. Tangki biak dia besar. Memang kena buat eksperimen baru nampak. Kalau tak kan macam ni dah belajar dia Nak kena tunjuk video. Sekejap macam mana cikgu nak play balik ni. Baik. Baik. Sekejap Oh ni Okey. Kan kamu nampak jalur gelap, jalur cerah, jalur gelap. Okey, sebab apa kamu nampak jalur gelap, jalur cerah Sebab okey jap, start balik. Sekejap cikgu ni kan kenapa dia lari ni Sekejap. Okey, yang kamu nampak jalur gelap, jalur cerah tu kamu nampak dekat bawah dia tau. Dekat skrin ni dekat skrin bawah ni Kamu nampak gelap, cerah, gelap apa ni gelap kan? Ada gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. Kamu nampak dekat skrin yang kat bawah ni Okey, kenapa kamu boleh nampak? Okey, sekejap Cikgu ni balik. Macam tu kan? Kau nampak jalur gelap, jalur cerah kan? Okey, sebab macam mana nampak image dia? Sebab kita ada apa? Kita ada lampu kat atas ni. Nampak kan? Kita ada lampu kat atas ni. Sekejap kita ada lampu. Macam torchlight kan kat atas ni. So dia akan bagi nampak image lah dekat bawah ni. Okey, nampak image kat bawah ni. Okey. Kenapa nampak jalur gelap, jalur cerah? Okey, sebab ni tengok balik dalam handout. Yang ni Okey, kan gelombang air kan dia ada puncak lebangan kan? Okey. Yang jalur gelap tu, okey, yang kamu nampak jalur gelap itu adalah mewakili lembangan yang jalur gelap tu dia mewakili lembangan. Okey. Kenapa dekat lembangan ni nampak jalur gelap? Ni bahagian lembangan ni Okey, bahagian lembangan. Kenapa lembangan ni nampak jalur gelap? Sebab di lembangan dia buat apa? Lembangan dia
mencapahkan cahaya. Okey. Cahaya torchlight. Kan kat atas ni kan cahaya torchlight kan. Ni cahaya kan. So bahagian lembangan gelombang, kan gelombang air, bahagian lembangan tu dia mencapahkan cahaya. So bila dia mencapahkan cahaya, tak nampaklah cahaya tu, sebab tu nampak jalur dia gelap. Okey, yang terang kan jalur yang cerah. Jalur yang cerah maksudnya jalur tu tak gelap lah kan, dia cerah, dia jalur cerah ni pula. Kat mana jalur cerah ni? Dia bahagian apa? Bahagian apa? Ambil respon. Puncak. Bahagian puncak ni. So puncak ni dia buat apa? Puncak ni dia menumpukan cahaya. Puncak dia menumpukan cahaya. Sebab itulah kamu nampak jalur dia bercahaya kan, bercahaya, dia cerah, okey. Sebab dia menumpukan cahaya, so nampaklah cahaya kat sini, kan? Nampaklah cahaya kat sini. So cerah tu jadi cerah. Yang gelap tu sebab tak ada cahaya yang gelap tu tak ada cahaya sebab cahaya tu dia telah dicapahkan lembangan ni dicapahkan cahaya. So tak nampak cahaya tu, yang nampak gelap. Jadi kat sini dalam video tadi tu jalur gelap tu mewakili lembangan, okey. Lagi lah video jap ni video dia kan. Ni. So jalur gelap tu mewakili lembangan, jalur cerah mewakili puncak. Okey. Faham ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, next kita pergi tengok kan stroboskop kan. Kan cikgu kata stroboskop tu apa fungsi stroboskop? Saya tengok handout kamu, apa fungsi stroboskop? Ni stroboskop yang kali hitam ya. Kita tengok handout, apa fungsi stroboskop? Membekukan gerakan gelombang air. Ya, membekukan gelombang air ya. Gerakan kan gelombang air tu kan dia sentiasa bergerak kan. So kita nak tengok dalam slow motion, kan. So kita gunalah stroboskop untuk bekukan pergerakan gelombang air tu supaya kita nampak lebih jelas. So kat sini ni ada video dia je. Kamu tengok cara dia guna stroboskop. Cara nak guna stroboskop. Sebenarnya mak kita pun ada stroboskop kita ada je semua benda ni. Okey. Cuma tak nak buat. Ni ni pun boleh buat ni. Okey, tu dia nak buat biasa sebenarnya. Okey, sekejap. Tunggu dia guna stroboskop. Mana lah, sekejap. Okey, tu dia guna stroboskop. Dia kena pusingkan stroboskop tu, okey? Dia kena pusingkan. Macam itulah cara nak guna stroboskop. Dia pusingkan stroboskop. So nanti dia akan nampak gelombang tu macam pegun kan? Macam tak bergerak. Nampak macam dia pegun, macam statik. So nampaklah gelombang dia lebih jelas. Korang nampak ke? Nampak. Nampak. Macam tu kan. Dia kena pusing. Kalau kat mak-mak kita banyak stroboskop. Kadang-kadang budak tu main-main je dengan stroboskop tu. Dia pusing. Lepas tu tengok gelombang tu. So nampak macam gelombang tu pegun. Nampaklah macam pegun kan. Itulah fungsi stroboskop. Supaya nampak lebih jelas lah. Okey. Dia selain daripada kita tengok gelombang air ni, kita boleh guna stroboskop untuk tengok benda lain juga Contohnya untuk, okey sekejap. Saya cik guna. Okey sekejap. Kalau pakai bilah kipas boleh tak? Ya, boleh. Kalau kamu nak tengok bilah kipas, kan kipas tu laju kan. So kita nak tengok pergerakan kipas tu slow motion, kita gunalah stroboskop. Nampaklah kipas tu, bilah-bilah dia tu nampak jelas Dia punya bilah-bilah dia slow motion kan. Nampak jelas. Bukan setakat boleh tengok kipas kita boleh tengok ni juga. Ni nak tengok dia,
Kan air, titisan air. Oh, titisan air pula. Apa benda? Air pipe kan laju, betul tak? Oh, Air pipe kan laju. So kalau kamu guna stroboskop kan, kamu boleh nampak drop by drop. Dia punya titisannya tu drop, drop, drop. Boleh nampak. Dia punya drop, drop dia tu. Kalau guna, ya bila guna ni lah, guna stroboskop. So sebenarnya sebab tu kalau ada kat Makmal kan, budak-budak tu dia sukalah guna tu stroboskop tu main-main. Tengok air, pilih lah, tengok kipas lah. Okay. Okay, tak apalah nanti buka sekolah, cikgu ni lah tunjuklah bolehlah korang guna stroboskop tu. Okay. Next, apa lagi? Apa lagi Oh, ni video ni. Okay. Kita pergi. Okay, tengok benda lain pula. Okay, jadi so dah habis lah gelombang air. Okay, dah habis gelombang air. Kita pergi gelombang cahaya pula. Okay. So kalau gelombang air mengalami pantulan, semua jenis gelombang pun dia akan mengalami pantulan. Okay. Dan juga semua gelombang lah mengalami pantulan. Sebab itulah kita buat eksperimen gelombang air kan. Kita nak tengok sifat-sifat dia. So gelombang air mengalami pantulan. Jadi semua gelombang lain pun mengalami pantulan. Termasuklah gelombang cahaya. Okay, so gelombang cahaya tu pernah ke korang buat eksperimen ni? Pernah tak buat pantulan cahaya? Sains ketiga. Sains form apa? Oh, pernah Okay. So samalah cahaya kan kita tujukan kepada cermin satar kan cermin satar ni sebagai pemantul lah sebagai pemantul nanti dia akan pantulkan cahaya. So kat sini kamu akan nampak sudut 7 dia akan sama dengan sudut pantulan. So kalau cikgu kata sudut 7 dia 40 darjah. Berapa sudut pantulan? Respon. 40 darjah. Ya, sebab dia hukum pantulan sudut 7 mesti sama dengan sudut pantulan. Okey, bukan setakat gelombang cahaya je mengalami pantulan. Gelombang bunyi pun mengalami pantulan. Yang ni pun kita boleh buat eksperimen. Kan kita pakai apa ni tiup silinder berongga ala yang tisu apa tu? Tisu yang kat dapur tu kayak yang ada roll tu. Kan orang ada kan tisu tu kan? Tisu roll tu. So dia punya bahagian roll tu yang ni yang tiup ni buat ni lah dia tiup dia. Okey. Letak sebelah-sebelah. Tengah ni buatlah skrin apa letaklah papan lembut kat tengah ni. So kat sini apa ada jam lucing. Bukan jam lah, jam tu berdetik kan. So kan budak perempuan ni boleh dengar bunyi detik jam ni. Okey, yang ni pemantul Pemantul ni mestilah keras dan licin pemantul yang bagus adalah pemantul yang keras dan licin. So dia boleh pantulkan dengan baik. So dia boleh pantulkan bunyi dengan baik. Tu gelombang bunyi. Okey, dan juga semua gelombang mengalami pantulan. Okey, termasuklah juga gelombang elektromagnet. Okey, gelombang elektromagnet. Yang ada berapa? Ada berapa jenis gelombang elektromagnet? Ada berapa komponen? Dalam gelombang elektromagnet ada berapa komponen? 7. 7 kan. Rancangan apa? Radio radio. Rancangan malam ini cantik untuk ex girlfriend. Kan? So A tu apa Al? A tu Radio. Ya, A tu radio. Okey, A ni adalah radio. M apa M? Micro. I apa I? Inframerah. Inframerah. C apa C? Cahaya nampak. Cahaya nampak. Ada yang sebut, ada yang dalam buku ada yang cahaya nampak, ada yang cahaya cahaya tampak. Tampak. Samalah benda yang sama Okey. U apa U? U adalah apa U? U apa U? Ungu. Ya, Ultra ungu. X. X-ray. X-ray. G. G apa G? Gamma.
Ya, Gamma. gamma. Okey, ni semua gelombang lah ni, gelombang radio, mikro gelombang inframerah, okey. Dan semua tujuh gelombang ni adalah di bawah naungan gelombang elektromagnet. Okey. So kat sini gelombang elektromagnet mengalami samalah pantulan juga. Okey, dia boleh buat pantulan. Jadi semua-semua gelombang ni yang radio, mikro apa semua ni pun boleh mengalami pantulan. Okey, disebabkan dia boleh mengalami pantulan, kita bolehlah tahu di manakah kedudukan kapal terbang berada. Okey. Dengan menghantar apa? Dengan guna gelombang apa ni? Ni kita ada sistem, kita guna sistem radar. Okey, kita pakai ni ada piring, macam piring ni, aerial ni. So dia akan hantar gelombang. So dia nak hantar gelombang apa ni? Nak tahu kat mana kapal terbang berada. Dia akan hantar gelombang, namanya gelombang elektromagnet, tapi jenis gelombang mikro. Okey, dia hantar gelombang mikro. Dia hantarlah gelombang mikro. Lepas tu nanti kapal terbang tu dia akan bila gelombang mikro tu menuju ke kapal terbang, nanti kapal terbang tu dia akan pantulkan gelombang. Okey. Okey, so kita boleh tahulah jarak dia. Okey, macam nak tahu jarak dia? Okey, dia kata apa? Selang masa antara isyarat pancaran dengan isyarat pantulan pada suatu spin radar ialah 1.8 darab 10 negatif 4 saat. Berapakah jarak kapal terbang yang sedang bergerak menghampiri sistem radar itu? Okey, maksudnya kan masa untuk hantar gelombang mikro, untuk hantar dan pantul balik, dia punya masa dia adalah ni, 1.8 darab 10 negatif 4 saat. Masa untuk tuju dan pantul gelombang mikro ni. So berapakah jarak dia? Okey, nak pakai formula apa ni? Respon pakai formula apa? Nak kira jarak. Dah belajar dah. Okey, kita ada masa. Lagi satu. Ni. Laju gelombang elektromagnet. Okey. Laju gelombang elektromagnet. Okey, laju gelombang elektromagnet sama dengan laju gelombang cahaya. Sama dengan laju cahaya lah. Sama dengan laju cahaya. Okey, siapa ingat laju cahaya berapa? Cahaya bergerak selaju berapa? Siapa ingat laju cahaya berapa? Kamu pernah belajar ke laju cahaya? Tak pernah Laju cahaya. Okey, cahaya kan dia boleh bergerak dalam masa 1 saat kan, dia boleh bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Ni laju cahaya. Pernah tak kamu terbaca pasal fakta ni? Respon. Tak pernah Okey. Tak pernah, ni lah dia. So cahaya dia boleh bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter dalam masa 1 saat. Jadi gelombang elektromagnet ni pun sama juga. Dia punya laju dia tu pun sama juga macam laju cahaya, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Laju kan? Laju tak? Laju tak? 3 darab 10 kuasa 8 meter ni. Laju. Laju kan? Okey, so disebabkan kita tahu laju gelombang elektromagnet adalah 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Jadi kita tahulah laju gelombang mikro ni sama jugalah 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Laju gelombang mikro. Jadi kita ada laju, kita ada masa, boleh tak kira jarak? Apa formula dia? Dah belajar dulu. Nak kira laju apa formula dia? Laju sama dengan Okey, laju. Formula nak kira laju. Ini laju sama dengan respon. Ni bukan setakat dalam fizik kamu belajar, dalam matematik form 2 pun boleh ada belajar kira laju. Apa formula nak kira laju? Jarak bagi masa. Jarak bahagi masa. Okey. So laju tu, so kita budak fizik So budak fizik pakai simbol lah. V sama dengan
S per T. V sama dengan S per T. Okey. So dah tahu laju, dah tahu masa, kita boleh kira jarak S kan S. Tapi disebabkan jarak dia ni ada pergi dan juga balik kan, pergi dan balik, pergi dan pantul, pergi dan balik. So 2 kali jarak. So formula ni adalah 2S. So ni kena hati-hatilah 2S V sama dengan 2S per T. Okey, jadi kita pun kira. Kiralah. So nak kira 2S sama dengan VT, 2S sama dengan V darab T. So nak cari S sahaja, nak cari satu jarak je kan. Kamu nak cari jarak 1S je. Dan nak tahu jarak yang ni je kan. So 1S je lah. Okay. So S sama dengan VT per 2. Okay. So V 3 darab 10 kuasa 8. VT per 2. 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1. Lepas tu T 1.8 darab 10 negatif 4 saat bahagi dengan 2. Kira dapat berapa? Dah kira dah. Berapa dapat? Ada ke kalkulator? 27,000. Ya, 27,000. Okey, apa unit je ni? Unit jarak dia. Respon. Meter. Ya, meter. Okey. Ni kan saat negatif 1 dengan saat 1 ni kan kita boleh potong kan. Saat negatif 1 darab saat 1. Maksudnya saat negatif 1 tambah 1. Maksudnya saat kosong. Saat kosong maksudnya 1. So, 1 lah. Okey, jadi yang tinggal unit dia meter. Okey. So, jarak antara kapal terbang dengan piring Ariel ni 27,000 meter. Okey. 27,000 meter. Jarak dia. Okey. Faham ke ni? Nak kira jarak kapal terbang? Faham So kena ingatlah dia mesti 2S pergi dan balik ni. 2 jarak. So kalau macam kapal terbang yang hilang tu kan. Kapal terbang apa yang hilang hari tu? Ingat tak? MH berapa? 370. MH370 kan. So sistem radar ni hantarlah gelombang kan. Hantar gelombang mikro tapi tak pantul-pantul kan. Tak pantul-pantul. So tu yang tak jumpa Mungkin bukan dia berada di atas tapi mungkin dia dah berada di bawah laut lah kan. So kat bawah laut pun kita boleh juga guna konsep pantulan gelombang. Tapi kita tak pakai lah gelombang mikro. Kita pakai gelombang ni ultrasound, ultra bunyi. Gelombang ultra bunyi.